Haji Abdul Rahman Limbong atau nama sebenarnya Haji Abdul Rahman bin Haji Abdul Hamid bin Abdul Qadir adalah lebih dikenali sebagai Tok Limbong. Limbong adalah gelaran yang diberikan kepada beliau kerana setelah beliau menjadi guru agama, beliau selalu ke Limbong untuk mengajar di samping menjalankan perniagaannya. Beliau merupakan seorang tokoh agama yang mempunyai ramai anak murid. Beliau dilahirkan di Kampung Jenguk Tong, Beladau Kolam, Kuala Terengganu. Beliau merupakan anak jati kelahiran Terengganu, akan tetapi ibu dan bapanya berketurunan dari Johor dan Patani. Zaman kanak-kanak Haji Abdul Rahman Limbong tidak sama seperti kanak-kanak biasa yang lain. Hal ini kerana beliau tinggal di Mekah, bukan di Terengganu bersama dengan bapa saudaranya bernama Tun Mamat. Sebelum beliau menjadi ulama tersohor, beliau pernah berguru dengan beberapa ulama terkenal di Terengganu seperti Syed Abdul Rahman Al-Idrus, Haji Yaakob dan Haji Musa Kampung Paya Bunga Kuala Terengganu. Perwatakan Haji Abdul Rahman Limbong dapat dilihat bahawa beliau merupakan seorang yang warak, tenang hati, bersopan santun tetapi bersikap tegas dalam hal-hal berkaitan agama, berhemah tinggi, peramah, suka menolong serta seorang yang keramat. Kepribadian yang ada pada beliau inilah yang menyebabkan masyarakat tempatan begitu menghormati beliau, di samping mengangkat beliau sebagai ketua dalam pelbagai perkara. Kekeramatan yang ada pada beliau seringkali membuatkan masyarakat tempatan di Terengganu melihat bahawa beliau merupakan seorang yang istimewa dan tidak sama seperti yang lain. Haji Abdul Rahman Limbong juga dikatakan boleh gaib dengan sekelip mata, tidak basah apabila ditempur hujan dan bermacam lagi kekeramatan yang ada pada beliau. Pada masa yang sama, sikap suka membantu beliau telah membuatkan masyarakat tempatan begitu menghormati dan menyayangi beliau. Abdul Rahman Limbong bukan sahaja seorang tokoh agama yang banyak mengetengahkan ajaran Islam kepada masyarakat. Malah beliau juga seorang yang mempunyai sifat kepimpinan yang tinggi. Pengaruh beliau dilihat sangat meluas terutamanya di kawasan tengah Sungai Terengganu. Beliau telah menjadi individu penting dalam siri penentangan di Terengganu dan bertindak sebagai ketua penentangan serta penasihat utama dalam penentangan paling besar yang berlaku iaitu pada tahun 1928. Negeri Terengganu merupakan sebuah negeri yang terletak di sebelah timur semenanjung Malaysia. Pemerintahan bersultan di negeri ini dipercayai bermula sekitar tahun 1708 dan dimulai oleh Sultan Zainal Abidin I. Negeri Terengganu dilihat sama seperti negeri-negeri lain di tanah Melayu yang terpaksa menerima campur tangan pihak penjajah British baik dari segi politik, ekonomi maupun sosial. Hal ini menyebabkan Terengganu tidak terkecuali daripada menghadapi kebangkitan rakyat tempatan menentang perluasan pengaruh British tersebut. Penentangan di Terengganu adalah bertitik tolak daripada pelantikan penasihat British di Terengganu yang dilakukan melalui Perjanjian Terengganu-Britain pada 1916. Penasihat British yang dimaksudkan ialah J.L. Humphreys. Rentetan daripada pelantikan ini, banyak pembaharuan yang diperkenalkan di Terengganu. Antara pembaharuan tersebut termasuklah peraturan tanah yang dikeluarkan pada tahun 1921. Menurut peraturan ini, setiap pembukaan atau pembersihan tanah bagi penempatan sementara perlu dibayar sebanyak 5% kepada pejabat tanah. Bukan itu sahaja, pokok kayu yang berusia bawah 7 tahun juga tidak boleh ditebang sama sekali. Pembaharuan ini ternyata bukan sahaja bertentangan dengan amalan masyarakat tempatan, malah turut mendatangkan bibit-bibit perasaan tidak puas hati mereka terhadap kerajaan. Seterusnya, pada tahun 1930, satu undang-undang kawalan binatang buas diperkenalkan. Masyarakat tempatan tidak lagi boleh pergi berburu. Perkara ini membuatkan masyarakat tempatan tidak berpuas hati kerana mereka tidak lagi boleh memburu binatang liar di hutan seperti selalu, dan jika mereka ingkar, senapan mereka akan dirampas. Bukan sekadar itu, peraturan pada tahun 1924 itu juga telah menetapkan bahawa pengambilan segala hasil dari hutan adalah perlu mendapat surat kebenaran kerajaan terlebih dahulu. Perkara ini dianggap tidak munasabah kepada penduduk tempatan yang selama ini bebas mengambil apa sahaja hasil dari hutan untuk kegunaan sehari-hari. Penebangan pokok kayu di hutan secara sesuka hati juga turut dilarang dalam peraturan tersebut.
Hal ini sama sekali tidak dapat diterima langsung oleh masyarakat setempat. Perasaan masyarakat tempatan semakin memuncak apabila pada tahun 1928 semakin banyak peraturan baru diperkenalkan oleh kerajaan kepada mereka. Peraturan tersebut telah menetapkan bahawa segala binatang ternakan perlulah diikat. Binatang ternakan ini termasuklah lembu dan kerbau. Hal ini dilihat menyusahkan masyarakat tempatan iaitu golongan pesawah, terutamanya yang menggunakan kerbau untuk kerja-kerja membajak. Sebelum mereka membuat rumah juga, mereka perlu mendapatkan pas. Terdapat juga beberapa larangan yang dianggap oleh masyarakat tempatan seperti tidak masuk akal. Haji Abdul Rahman Limbong terbabit secara langsung dan tidak langsung dalam penentangan yang berlaku pada tahun 1922, 1924, 1925 dan 1928. Pada tahun 1928 lah berlakunya kebangkitan Tani. Walaupun ketika ini Abdul Rahman Limbong tidak terlibat secara langsung, tetapi beliau dianggap sebagai penyokong dan penasihat utama dalam penentangan tersebut. Kebangkitan ini berlaku sekitar bulan Mei 1928 yang diketuai oleh 7 orang ketua tempatan. Mereka adalah Penghulu Saleh Pasinyo, Tahir Pasir Pelandang, Bakar Centing, Mamak Tuk Pitas, Encik Deraman, Abdullah Jurukaka dan Encik Ismail Kuala Lumpur. 7 orang pemimpin inilah yang dikatakan telah menghebahkan kepada penduduk di Tersat tentang sokongan yang diberikan oleh Haji Abdul Rahman Limbong dan Syed Sagaf kepada mereka. 7 orang pemimpin ini jugalah yang bertanggungjawab dalam mengumpulkan penduduk Tersat, Berang, Sungai Besar, Telemong, Dungun dan Kemaman. Sebagai seorang tokoh yang mempunyai pengetahuan tinggi dalam bidang agama Islam, Haji Abdul Rahman Limbong dilihat banyak memberikan sumbangan dalam mengetengahkan ajaran Islam di Terengganu. Beliau seringkali mengadakan kuliah agama untuk mendedahkan masyarakat akan ajaran agama Islam yang sebenar. Beliau juga turut memberi banyak ceramah-ceramah kepada masyarakat tempatan. Hal ini membuatkan Haji Abdul Rahman Limbong mempunyai ramai pengikut dan anak murid yang begitu menghormati dan setia kepadanya. Melalui ilmu yang ada pada Haji Abdul Rahman Limbong, beliau dilihat begitu komited dalam menekankan tentang kehidupan di dunia dan di akhirat kepada masyarakat tempatan. Tujuan beliau tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memastikan masyarakat tempatan sentiasa berpegang pada ajaran agama Islam yang sebenar serta mempunyai pendirian yang teguh dalam agama. Setelah beberapa siri penentangan, peristiwa naik mahkamah dan tekanan yang diberikan oleh pihak British, Haji Abdul Rahman Limbong telah ditangkap di rumahnya di Kampung Beladau dan dibuang negeri ke Singapura pada 23 Zulhijjah 1346 Hijrah bersamaan 13 Jun 1928 dan selanjutnya dibuang ke Mekah pada 29 Safar 1347 Hijrah bersamaan 19 Ogos 1928. Sungguh pun beliau telah dibuang ke Mekah, namun pengajaran dan perjuangan yang beliau bangunkan masih tetap utuh. Beliau masih tetap mengajar walaupun berada di Mekah. Ramai murid-murid beliau yang menyambung semula pengajian dengan beliau di Mekah ataupun menemui beliau sewaktu menunaikan ibadah haji. Sewaktu beliau di Mekah, beliau pernah meminta kebenaran untuk pulang sebentar ke Terengganu. Tetapi malangnya permintaan beliau ditolak dengan alasan bahawa beliau nanti akan menimbulkan semangat kepada rakyat Terengganu. Akhirnya setelah sekian lama beliau berkhidmat mengajar pelbagai ilmu pengetahuan tentang agama di Mekah, maka beliau pun dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadapnya. Beliau meninggal dunia pada 14 Jamadil Akhir 1348 bersamaan 1929 kerana menghidap penyakit di dalam perut. Dengan itu berakhirlah perjuangan seorang ulama yang berpengaruh serta pengajarannya cukup ketara di dalam kehidupan masyarakat Islam Terengganu sehinggalah ke hari ini. Demikianlah beliau yang dengan ketokohannya menjadi seorang ulama, dapat menjadi contoh serta teladan kepada generasi para ulama selepas beliau.
dan tidak sepatutnya para ulama hanya mendiamkan diri tanpa berbuat sesuatu untuk kepentingan agama. Hendaklah diketahui bahawa perjuangan yang dilaksanakan oleh Haji Abdul Rahman Limbong ialah untuk menegakkan kesucian agama dari pengaruh-pengaruh barat yang menjejaskan keimanan umat Islam di waktu itu.